Assalamualaikum, PES Cawangan Kuala Lumpur, nombor metrik 274-306. Jadi pada pembentangan ini saya akan membentangkan tugasan kumpulan subjek kajian cukai yang dibuat oleh kumpulan saya, iaitu cukai oleh negara Jerman. Seterusnya, okey, kita pergi pada isi kandungan. Yang pertama adalah pengenalan yang akan dibentangkan oleh saya sebentar lagi. Yang kedua adalah kandungan yang terdapat cukai pendapatan, income tax, maksud dan tujuan cukai, penjelasan cukai, kadar cukai, prinsip cukai dan juga kesimpulan yang itu akan diterangkan oleh sahabat saya, iaitu Encik Syahrul Hashim, Encik Syahrul Azmi bin Hashim. Dan ketiga dan terakhir adalah analisis kesan cukai terhadap kerajaan dan masyarakat, iaitu akan dibentang oleh sahabat saya yang bernama Syarafuddin Bernuddin. Baik, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, kita pergi kepada bab pengenalan. Baik, yang pertama itu dua cukai langsung dan tidak langsung yang paling utama di Jerman, iaitu cukai pendapatan dan VAT. Kerajaan Persekutuan, negeri lender dan perbendaharaan semuanya mengenakan cukai di Jerman. Dua cukai langsung dan tidak langsung yang paling utama di Jerman, iaitu yang macam saya cakap tadi, cukai pendapatan dan VAT, iaitu Perlembagaan Jerman Grand Gazette, yang membentangkan prinsip asas yang membimbing undang-undang cukai berfungsi sebagai asas undang-undang dan percukaian. Majoriti cukai dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan dan negeri-negeri yang bekerjasama. Walau bagaimanapun, kita tengok yang kedua, setengah cukai hanya diputuskan di peringkat persekutuan seperti kastam. Kita di Malaysia kastam lah. Manakala cukai lain ditentukan di peringkat negeri. Okay, walaupun terdapat banyak bidang kuasa undang-undang cukai, pada hakikatnya majoriti cukai sebanyak 95% telah dikumpul di peringkat persekutuan. Kita pergi yang slide seterusnya. Penduduk di Jerman membayar cukai kepada kerajaan persekutuan dalam bentuk cukai keuntungan modal terhutang mungkin dikurangkan dengan pelbagai potongan dan allowance kanak-kanak, dengan beberapa pengecualian seperti sebarang bantuan dihulurkan oleh organisasi seperti disalurkan ke institusi keagamaan. Kedua-dua perniagaan awam dan swasta secara amnya bertanggungjawab untuk membayar cukai di Jerman dengan beberapa pengecualian. Baik, semua barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan di Jerman adalah tertakluk kepada cukai nilai tambah, iaitu VAT, mengikut perundangan EU. Cukai pemindahan harta, warisan dan hadiah, keuntungan modal, kenderaan bermotor dan cukai penerbangan ialah sumber daripada hasil cukai tambahan. Yang seterusnya, individu yang mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman utama mereka di Jerman adalah tertakluk kepada cukai pendapatan penuh berdasarkan konsep kediaman biasa. Liability cukai jenis ini dirujuk sebagai liability cukai tak terhingga apabila keadaan menunjukkan bahawa seseorang itu tinggal di suatu lokasi secara jangka panjang, mereka dikatakan sebagai penduduk di situ. Gangguan jangka pendek tidak boleh diambil kira. Pemastautin berterusan yang berlangsung lebih daripada 6 bulan dari permulaan diperlukan untuk kediaman lazim dipertimbangkan di bawah Akta Cukai. Peringkat 9 Kod Cukai menjelaskan perkara ini. Semua pendapatan mereka di dalam dan di luar negara adalah tertakluk kepada cukai Jerman, prinsip pendapatan dunia. Menurut konsep pendapatan global, pembayar cukai mesti membayar cukai ke atas semua pendapatan mereka, tidak kira di mana ia dijana. Dan seterusnya, garis panduan cukai pendapatan menyatakan ada idea asas. Hanya pihak berkuasa cukai tertakluk kepada garis panduan cukai pendapatan, bukan pembayar cukai. Orang yang tidak tinggal di Jerman atau yang telah tinggal di sana selama lebih kurang 183 hari, iaitu lebih kurang dalam 5 ke 6 bulan jugalah, tetapi dia menerima pendapatan domestik tertentu mengikut Seksyen 49 Akta Cukai Pendapatan, mempunyai kewajipan cukai pendapatan terhad yang dikawal oleh Seksyen 1 Pendapatan Akta Cukai 4. Bermakna sesiapa sahaja individu yang duduk di Jerman lebih daripada 6 bulan layak untuk dikenakan cukai pendapatan mengikut seksyen yang telah diperuntukkan oleh kerajaan Jerman.
Baik, itu saja pembentangan daripada saya berbahagian pengenalan. Saya serahkan seterusnya kepada sahabat saya Encik Syarul untuk bahagian kandungan. Okey, terima kasih saudara Muhammad Firdaus bin Syuri atas pembentangan yang mantap dia tu. Okey, yang bahagian kedua bahagian saya iaitu kandungan cukai pendapatan income tax bagi negara Jerman. Maksud dan tujuan cukai. Cukai pendapatan Jerman ditentukan oleh pihak berkuasa fiskal berbanding dengan sistem yang di mana pembayar cukai perlu memaklumkan sendiri pendapatan mereka yang mereka perolehi seperti mana yang digunakan oleh negara Amerika Syarikat. Mengikut kos pentadbiran ini boleh mengurangkan kos yang berkaitan dengan pematuhan untuk isi rumah persendirian. Jika pendapatan mereka datang daripada sumber lain selain daripada gaji, selalunya kerajaan Jerman tidak akan mengenakan cukai pendapatan terhadap penduduk tersebut. Pembayar cukai hendaknya merekod pendapatan bercukai mereka tetapi tidak perlu mengira kewajipan cukai mereka. Okey, yang kedua, yang ketiga, mengurangkan kesan kekurangan kadar cukai marginal yang tinggi adalah matlamat utama cukai pendapatan di negara Jerman. Yang keempat, jadual cukai pendapatan hari ini dibahagikan kepada zon. Allowance cukai asas tidak digunakan untuk pendapatan di zon pertama, namun dalam zon kedua yang dikenali sebagai zon progresif, kadar cukai marginal secara berangsur-angsur meningkat sehingga nilai maksimum sebelum jadi malar, iaitu secara berangsur-angsur meningkat nilai maksimum sehingga sebelum jadi malar. Mungkin kerana ia kelihatan semakin jelas dan mudah untuk diukur. Kesan pengajian pengeluaran adalah topik utama pembicaraan walaupun Republik Selatan Jerman telah menetapkan cukai. Slide yang seterusnya sudah. Okey, pengelasan cukai. Jerman punya cukai pendapatan antara 0% hingga 45%. Iaitu pendapatan Jerman adalah progresif. Bermaksud bahawa apabila pendapatan cukai meningkat, kadar cukai prorata juga meningkat seperti nisbah cukai kepada pendapatan boleh cukai. Tambahan pula, sistem cukai Jerman akan memastikan bahawa kenaikan dalam pendapatan bercukai tidak pernah menyebabkan kejatuhan dalam pendapatan bersih selepas ianya dicukai. Okey, ciri akhir ini terhasil daripada kadar cukai marginal yang mana jumlah cukai yang dibayar untuk setiap euro tambahan pendapatan boleh cukai dan sentiasa jatuh di bawah 100%. Ianya adalah sebab apabila pasangan suami isteri membayarkan secara bersama, kewajipan cukai mereka dikira sebagai separuh daripada pendapatan gabungan mereka dan ada cukai yang terhasil kemudian didarabkan dengan dua. Jadi adalah lebih baik untuk mencukai setiap pasangan secara berasingan. Dikenakan cukai secara berasingan bukan berpasangan. Kerana jadual cukai ini progresif. Faedah perpisahan ini akan berkembang apabila jurang keuangan antara kedua-dua pasangan semakin meluas. Contohnya individu maksudnya suami dia ada pendapatan lain, isteri dia ada pendapatan lain. So dikenakan cukai berasingan supaya lebih berkembang. Terdapat perbezaan antara cukai pendapatan dan cukai gaji. Salah satu cara untuk mengutip cukai pendapatan ialah melalui cara cukai upah. Cukai pendapatan yang sebut sebaliknya saya meningkatkan pendapatan atau pendapatan daripada aktiviti bekerja sendiri, itu wujud. Ia berlaku hasil daripada perbezaan antara upah untuk bekerja dan pendapatan untuk semua bentuk pendapatan. Okay, 7 sumber pendapatan berbeza tertakluk pada cukai pendapatan termasuk upah, pendapatan daripada pekerjaan sampingan bekerja sendiri. Itu cukai upah dan cukai untungan mudah adalah kaedah mengutip cukai pendapatan dan bukan jenis cukai yang berasingan. Kita pergi slide yang seterusnya. Kadar cukai. Okey, kita tengok. Sesiapa saja hendaklah membayar cukai ke atas pendapatan mereka di Jerman.
dengan membuat mata wang. Jika membuat wang, maaf. Maksudnya sistem cukai di Jerman mempunyai kadar cukai yang progresif, bermakna ia meningkat apabila pendapatan boleh cukai meningkat. Majoriti orang akan meminta majikan mereka memotong cukai pendapatan mereka daripada gaji mereka. Sesiapa sahaja mesti ataupun hendaklah menyerahkan penyata cukai tahunan setiap tahun. Untuk maksudnya cukai pendapatan ni jika sekiranya orang itu bekerja di Jerman dalam pelbagai profession, memiliki firma sendiri atau bekerja sendiri, hendaklah menyerahkan penyata cukai tahunan mereka. Kita pergi slide yang seterusnya. Ini adalah sistem cukai pendapatan di Jerman pada tahun 2022. Kita pergi slide yang seterusnya. Potongan pada sumber digunakan untuk mengekalkan cukai ke atas kedua-dua keuntungan modal dan pendapatan yang diperoleh melalui cukai semasa anda, cukai gaji atau cukai pegangan. Iaitu sebelum pendapatan diberikan oleh majikan atau bank mendepositkan jumlah cukai secara langsung, cukai pendapatan ianya bergantung pada sumber pekerjaan akan dilaksanakan mengikut kelas cukai dan status peribadi. Pada dasarnya, kelas cukai dan status peribadi berbeza-beza bergantung pada kriteria pengecualian yang dibuat, yang digunakan mengikut prinsip negara Jerman itu sendiri. Pasangan yang sudah berkahwin mesti membuat keputusan antara combo kelas yang kita lihat ni kelas. Dalam senario pertama, pasangan yang berpendapatan tinggi diberikan kadar pengecualian asas yang digandakan terusnya. Prinsip kesimpulan di sini, di bawah Perundangan Cukai Pendapatan Jerman, sebahagian besar perbelanjaan pembayar cukai boleh ditolak daripada pendapatan untuk menentukan pendapatan cukai. Perkara ini terutamanya berlaku untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan pendapatan individu. Perbelanjaan lain juga boleh dihapus termasuk beberapa contoh macam premium insurans, perbelanjaan perubatan, iuran menjaga rumah dan perbelanjaan penyelenggaraan. Ini boleh ditolak cukai tersebut. Sebagai tambahan pada pilihan untuk menolak perbelanjaan, terdapat banyak pengecualian lain dan jumlah sekaligus yang mengurangkan pendapatan bercukai. Banyak pengecualian yang dibuat oleh negara Jerman, sama seperti negara-negara lain termasuk di Malaysia. Okey, seterusnya kita pergi pada topik yang ketiga, analisis cukai terhadap kerajaan dan masyarakat. Saya serahkan kepada saudara Din Syarifudin. Terima kasih kepada Syekh Syahrul Azmi. Saya Muhammad Syarifudin akan menerangkan tentang analisis kesan cukai terhadap kerajaan dan masyarakat di Jerman. Daya saing sesebuah syarikat akan menimbul untuk mengejar satu keuntungan. Yang kedua, kesan ke atas tingkah laku individu dan syarikat. Atau yang ketiga, akan menampak saiz ekonomi yang positif. Yang keempat, usaha kerja, simpanan dan perbulan. Maksudnya, bila simpanan dan perbulan makin banyak, akan banyak ekonomi akan meningkat. Yang kelima, kesan positif kepada pendapatan. Ia akan membantu kepada ekonomi rakyat Jerman. Yang keenam, meningkatkan cukai setiap peringkat bekalan buruh. Iaitu cukai setiap peringkat bekalan buruh akan memastikan ekonomi akan meningkat positif. Yang ketujuh, kadar cukai tinggi, pembandingan cukai akan menjadi lebih besar. Ia akan memberi beban kepada rakyat Jerman. Yang ke-8, keuntungan kesekerapan menurunkan kadar cukai yang lebih besar. Iaitu yang ke-9, perluasan asas menyebabkan kenaikan puasa kadar cukai marginal berkesan ke atas bekalan buruh, simpanan dan pelaburan. Seterusnya, ia akan pergantian purata akan mempunyai kesan yang kurang ketara berbanding pembaharuan cukai neutral hasil. Yang seterusnya akan jadi inovasi yang benar-benar neutral, mesti menghasilkan sifar. Yang seterusnya akan menurunkan jumlah sumber yang membutuhkan kepada industri sektor. Next.
Yang ke-13 iaitu mempunyai kesan perubahan cukai ke atas ejen swasta dan ekonomi melalui perarasan kepada kewangan persekutuan. Yang ke-14 akan timbul tidak menimbulkan masalah perdagangan jika perubahan itu neutral hasil. Yang seterusnya akan memberi kesan negatif defisit yang lebih tinggi dan penurunan dalam tabungan negara mengatasi kesan positif penurunan kadar cukai marginal. Next. Yang ke-16 iaitu menetapkan semua pemotongan cukai dan meneruskan memayai defisit dan hasil mereka akan menghalang pelaburan jangka panjang yang konsisten. Yang seterusnya, pemotongan cukai pada tahun 2001 dan 2003 mempunyai elemen anti pertumbuhan, iaitu kadar pendapatan tinggi yang lebih rendah. Yang seterusnya akan kadar dividen dan keuntungan modal yang lebih rendah. Dan akhir sekali, pelepasan cukai yang membantu isi rumah pendapatan yang rendah dan sederhana. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat saya Encik Syarul dan Encik Sarafuddin atas pembincangan tadi. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Diharap tuan pensyarah dapat menerimanya dengan baik, insyaAllah. Itu sahaja daripada pembincangan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.